ikut Nabi, ikut sunnah. Saya kata dekat dia, ustaz, janggut ni sunnah yang kecil, tak simpan pun tak apa. Selebah ni sunnah yang kecil, tak pakai pun tak apa. Tak apa. Potong kuku ni sunnah kecil, yang tu kita ikut. Kenapa kita tidak mengikut sunnah Nabi yang besar-besar? Ustaz beritahu dekat saya, dekat anak, mana Nabi yang tak jumpa para pemimpin untuk didakwahkan? Bermula Nabi Nuh alaihissalam, semua jumpa pemimpin dan dakwah pada pemimpin. Selepas itu mereka balik ke rumah dan mereka dakwah pada orang lain pula. Nabi Nuh jumpa pemimpin dia, Nabi Yahya jumpa pemimpin dia, Nabi Ibrahim bercakap pada pemimpin dia, Nabi Musa bercakap pada pemimpin dia. Nabi mana? Semua Nabi. Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Bukankah dalam Quran disebut, ya ma'syaral muslim, wahai pemimpin-pemimpin orang Islam? Bukankah Allah Ta'ala sebut semua Nabi-Nabi ini, wa malaihi bertemu dengan pemimpinnya. Nabi Muhammad menghantar surat kepada Heraklu. Nabi Muhammad mengadap Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi Muhammad pergi bertentang, hantar utusan, jumpa dengan pemimpin besar. Nabi mana yang tak jumpa? Bukankah Nabi berkata jihad yang paling besar ialah bercakap benar dan yang hak di hadapan pemimpin? Kalau anak tak masuk, siapa yang akan masuk? Kalau anak tak bercakap, siapa yang akan bercakap? Dan setakat ni anak masuk ada tak pernah cakap apa-apa, melainkan anak kata taat kepada Allah, ikut peraturan Allah, ikut undang-undang Allah. Tak apa, anak balik dulu. Ni tuan-tuan kena faham. Janganlah kutuk tak habis-habis, tibai tak habis-habis. Saya bukan orang politik, saya penceramah, saya pendakwah. Janganlah orang politik hentam saya. Orang politik buat kerja politik, saya kerja saya. Kerja saya untuk dakwah pada orang. Dan saya tidak boleh berpolitik 24 jam. Siapa yang nak jaga budak-budak rempit? Kalau semua ustaz sibuk dengan politik, kita meninggalkan banyak orang yang perlu kita dakwah. Mak rempit, siapa nak jaga? Orang murtad, siapa nak jaga? Gerakan kristianisasi, siapa nak jaga? Gay, siapa nak jaga? Orang miskin. Sekarang saya bela orang miskin, saya bela mak rempit, saya jaga budak-budak yang sakit, anak yatim. Saya tengok mak-mak isak dadah. Saya ada program khas dengan penagih-penagih dadah. Saya ada program khas dengan Ondan. Kalau ini tak dinampak, duk sibuk hentam Ustaz Kazim saja, apa ni tuan-tuan? Sebab tu saya tak mau. Saya kata sepatutnya tuan-tuan sokong saya, bukan buat ceramah hentam saya dalam internet, dalam Facebook. Kalau saya fed up nanti, saya berhenti, saya jadi penyanyi baru tahu. Tolonglah jaga 745 orang pelajar-pelajar saya yang duk hafal Quran, orang miskin, orang mu'allaf. Kamu bidang kamu, saya bidang saya. Kalau bercakap politik senang, tapi nak membuat, nak jaga mu'allaf, nak bagi makan mereka. 2 hari lepas mu'allaf datang jumpa saya, perempuan umur 34 tahun, laki tinggal 7 tahun dah, suami Melayu tinggal, hidup susah lah ni, duk kerja tadi ke China. Dia kata dia tak mau balik rumah mak dia. Asal balik rumah mak dia tanya, bila mau keluar Islam? Bila mau keluar Islam? Saya tak mau balik ustaz, sebab saya tak tahu jawapan tu apa mau jawab. Mak suka tanya, bila mau keluar Islam? Bila mau keluar Islam? Sebab apa dia kata begitu? Sebab tak ada orang Islam bantu dia. Sekarang saya ke sekolah tadika Cina ustaz.
Harga gaji adalah dekat 2,000. Tapi saya tak seronok sebab saya tak tolong orang agama saya tolong agama lain. Ada, kenapa tak minta kerja rumah orang Islam, tadika Islam, sekolah Islam? Ada minta, tapi gaji 400. Sewa rumah 200,500. Mama apa? Betul juga. Kan orang Islam ni dia suka ikhlas. 400 ikhlas ya. Dia ingat kenyang gamaknya dengan ikhlas. Dia ingat kenyang gamaknya bayar rumah dengan ikhlas. Ikhlas kita dengan manusia, dengan Allah macam mana? Kita kata kita sebut ikhlas dengan manusia, dengan Allah. Ikhlaskah kita bagi pada mu'alaf yang terbiar, yang dah mak bapak buang, yang tak ada duit, laki pun tinggal, bagi 400, ikhlaskah kita? Buatnya dia masuk Islam balik macam mana? Dia keluar Islam macam mana? Siapa nak jaga ya ni? Ni malam ni anak yatim daripada Kedah datang 3 orang naik bas. Tadi tuan-tuan mesej dah, ustaz, kami dekat-dekat ni, sekejap siapa nak ambil kami, telefon nombor ni, sekejap dia pun ambil hampah. Jangan takut, saya di Kuala Lumpur ni. Bapa aksiden, mati ni naik lori, putih kepala, pecah kepala aksiden. Siapa nak belah? Sebab ada orang yang buat ceramah di tempat saya, di Batu Kurau, 3 kali berturut-turut ceramah politik, hanya hentam saya ya. Di kampung saya. Masya Allah. Yang main dengar tu pak menakal saya, sepupu, 6 pupu, 2 pupu, pakai duk ngangah. Nak kena mereka ni, nak menakal aku ni. Mereka tunjuk slide gambar Ustaz Kazim kempen di Barisan Nasional di Hulu Selangor, kata mereka. Mereka tunjuk gambar saya bagi topi warna biru. Nampak ni Ustaz Kazim tak boleh pakai, dia kempen boykot. Astaghfirullahalazim. Menang saya tengok gambar ni, gambar tang mana ni. Rupa-rupanya gambar saya bagi topi untuk orang peserta korban tahun lepas. Kebetulan topinya warna biru. Di sekolah saya 22 ekor lembu. Yang pakai topi saja yang boleh sembelih lembu dan yang buat kerja lembu. Yang lain jangan campur, sagi daging berjalan. Maka kita bagi topi. Yang pakai topi yang boleh duduk rapat-rapat, yang lain-lain duduk jojok. Lagi kami bagi lagi. Topi tu mereka kata saya kempen. Padahal pada masa kempen pilihan raya di Hulu Selangor, saya tak pijak pun mana-mana parti politik. Saya hanya pergi ziarah dan ceramah dengan Ustaz Ghazali Hasbullah di pondok dia di Jeram. Ini tuan-tuan, nak fitnah orang ni apa? Bila saya cakap macam ini, mereka kata Ustaz Ghazali hentam. Kalau saya tak cakap, orang hentam saya. Orang fitnah. Bukankah Nabi kata kalau orang buat kamu buat balik macam dia buat? Sekarang saya jawab balik. Keluar balik benda ni dalam YouTube. Jangan fitnah orang. Bila Islam nak menang, kalau sama-sama Islam duk fitnah. Yang ni yang saya rasa tak betul, tuan-tuan. Saya dah buat kerja banyak dah untuk orang yang liar, untuk orang yang lari pada rumah, untuk yang mengandung tanpa nikah, untuk mu'alaf, tarik orang masuk Islam. Janganlah usik Ustaz Kazim. Bila usik Ustaz Kazim tak rugi, perjuangan kamu yang rugi. Nanti orang kepetikai, apa ni apa Ustaz Kazim wajib gaduh ni? Tambah pula pergi kutuk saya di kampung saya. Silap besar, tuan-tuan. Saya minta pada tuan-tuan, yang mana terlibat, yang mana duk rapat dengan mereka ni, nasihat lah. Saya bukan musuh politik. Sepatutnya orang macam saya ini didampingi, didekati, bantu mana patut bantu, tolong mana patut tolong. Duk ada 700, tuan-tuan. Saya nak cari sebulan 50,000 nak tampung mereka, nak jaga mereka, nak pujuk mereka. Kita duk ambil orang asli, bela orang asli. Kita ajar mereka supaya mereka ni habis belajar besok, masuk dalam kampung mereka, jadi ustaz di kampung mereka. Orang asli jadi ustaz lebih mudah berdakwah kepada orang asli dalam hutan daripada orang luar yang bukan orang asli pergi duduk di sana. Bukan. Sebab tu banyak kita lihat
Pendakwah kita yang tak mampu tinggal lama-lama dalam hutan. Sebab bukan bidang dia. Bukan tempat dia. Dan orang asli pun tak boleh terima dia. Sebab bukan orang dia. Sekarang kita cuba ubah pendekatan. Ambil anak-anak mereka. Duduk dengan kita. Bagi pendidikan agama. Makan minum percuma. Pelajaran percuma. Nanti balik dakwah pada anak-anak bangsa kamu. Kalau ini pun nak dikutuk juga, saya tak tahu lah tuan-tuan. Malah ada satu doktor universiti mencabar saya untuk berdebat dalam tajuk siasah politik. Doktor apa kan? Daripada Parti Keadilan. Di kampung saya ceramah. Masya Allah. Dia ajak orang lain lah berdebat. Bukan saya. Saya tak berminat. Tolong. Baik UMNO, baik PAH, baik Keadilan. Saya nak berceramah. Betul saya kata betul. Salah saya kata salah. Kalau saya kata betul, kalau saya kata salah, saya ada hujah saya. Bukan saya nak tibai, bukan saya nak hentam. Kita tak mau terlibat dalam fitnah. Dan kita tak mau pahala kita hilang begitu saja. Sebab tu saya seronok bila ustaz tadi mai jumpa saya, sahabat saya ni mai jumpa tanya elok-elok. Lah dia kata, ustaz, teruskanlah, itu dakwah. Ana sokong kata, silakan. Sebab tu kita tuan-tuan saya kata dah tadi, iman tu mesti ada, kekuatan tu mesti ada. Bila kita firm elok-elok, insya-Allah taulah di mana pun tuan-tuan, kita takkan boleh salah dengan Dajjal atau fitnah-fitnah Dajjal ini. Baik, bukan kata dia. Adapun diangkatnya, yakni diceritakannya dengan sehabis-habis takut dan gerun orang yang mendengarnya, dengan dikhabarkannya beberapa tempat yang sukar seseorang itu diserunya, berpaling daripada mengikutnya. Maka demikianlah halnya Nabi bercerita, terkadang-kadang tiada apa-apa bunyinya, kadang-kadang dia cerita pula dengan dahsyatnya bagaimana Dajjal itu hebatnya. Kata Nabi, sesiapa yang tidak mengikut Dajjal, nescaya habis harta orang yang diserunya, menurutnya baik emas, perak ataupun makanan padi, beras dan gandum, baik hidupan kerbau, lembu, kambing dan lain-lainnya hancur. Nabi kata pula, Dajjal ni, kalau kamu tak ikut dia, harta kamu ranap, padang jarak, padang terkukur. Dajjal boleh buat. Subhanallah. Cuba tuan-tuan tengok di Iraq, Afghanistan, apa yang tinggal. Sekali dia serang Iraq, hancur negeri ini. Dia serang Afghanistan, hancur. Habis tanam-tanaman. Jadi penyakit orang. Jadi cacat orang. Dibuatnya macam itu. Maka kata Nabi, tidak ada satu pun Nabi melainkan memberi takut akan kaumnya akan Dajjal. Bermula daripada Nabi Nuh alaihi salam sampailah kepada semua Nabi, menceritakan bahawa Dajjal itu, dan berhati-hatilah dengan Dajjal. Sehinggalah kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa terbayang-bayang Dajjal ni duduk di sebalik pokok. Bila masuk dalam kebun, nampak macam Dajjal ada di kebun. Bila duduk di dusun, nampak macam Dajjal duduk di dusun. Begitulah Nabi cerita tentang Dajjal dengan penuh perasaan, sampai sahabat-sahabat duk bayang Dajjal itu berada di sekeliling mereka. Inilah dia tuan-tuan, sungguh-sungguh Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang Dajjal ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi apa yang Nabi cerita tentang Dajjal pada kuliah yang akan datang. Bagaimana perak dan emas akan keluar di zaman Dajjal. Bagaimana pergerakan Dajjal. Bagaimana Dajjal menumbuhkan hujan, menurunkan hujan. Bagaimana Dajjal membunuh orang muda dan dihidupkan orang muda. Dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, diikuti oleh Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Hadis yang kita baca ini sangat panjang hadisnya, menceritakan tanda-tanda kiamat tentang Dajjal ini.